Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih pada panel ataupun jemputan kita pada pagi ini Ustaz Muhammad Hanif Awang Yahya selaku penterjemah kepada buku yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu Pendekatan Mudah Belajar Ilmu Mustalah Hadis ataupun tajuk asalnya Taisir Mustalahil Hadis oleh Dr. Mahmud Tahan, seorang ulama besar dalam bidang hadis, yang karya ini memang betul-betul satu karya yang dibuat untuk orang awam ataupun tulabul ilm lebih cepat. Tapi di peringkat asas untuk masuk ke bidang ilmu ulumul hadis. Jaranglah siapa yang terlibat dalam bidang hadis tidak mengetahui karya ini. Boleh kata wajib akan tahu akan karya ini. Jadi ia terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu Malaysia yang pertama, bahkan bersama dengan sedikit anotasi iaitu catatan daripada Ustaz setinggi. Tanpa buang masa, saya serahkan, dan sebelum saya serahkan pada Ustaz, saya nak maklumkan hari ini sahaja, sepanjang program ini sahaja, kalau tuan-tuan nak dapatkan dengan diskaun 50%, sebab dalam event-event lain tak pernah kami bagi 50% untuk karya-karya kami. Jadi kalau nak ambil order untuk kawan-kawan ke apa semua, tak semestinya untuk meniaga ya. Tapi untuk dapatkan pada kawan-kawan dan seumpamanya, saya syorkan maklumkan mereka segera untuk dapatkan pesanan tersebut. Jadi tanpa buang masa, kita jemput Ustaz Muhammad Hanif Awang Yahya supaya membentangkan berkaitan dengan tajuk beliau, iaitu aspek perkongsian penterjemahan aspek teks ilmu hadis. Apakah mungkin Ustaz akan cerita cabaran-cabaran, Ustaz akan cerita dia punya punca sebab di sebalik latar belakang dia menterjemah dan seumpamanya. Jadi tanpa buang masa, falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Macam mana suara jelas ya? Okey Ustaz, jelas. Okey. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada pagi ini kita dipertemukan di atas talian untuk sedikit perkongsian daripada saya berkenaan dengan penterjemahan kitab Taisir Mustalahil Hadis karangan Dr. Mahmud Tahan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Zahiruddin Zabidi dan juga kepada pihak IIUM Press kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berbicara pada pagi ini, dan sebelum ini menerima karya terjemahan saya untuk diterbitkan. Jadi perkongsian saya pada pagi ini berkenaan dengan penterjemahan teks ilmu hadis, yang mana kitab ini ditulis oleh Dr. Mahmud Ahmad Tahan yang berasal dari negeri Syria. Beliau dilahirkan pada tahun 1935 di Aleppo, di Halab, Syria, yang mana sekarang ni keadaan yang amat menyedihkan di Syria Aleppo ini. Beliau seorang pengarang beberapa buah kitab yang terkenal selain daripada Taisir Mustalah Hadis ini. Asal kitab ini ditulis oleh beliau sebagai teks untuk pelajar-pelajar di Fakulti Syariah di Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Jadi kitab ni sangat unik dan sangat mudah. Sesuai dengan tajuk dia tu dalam bahasa Arab, Taisir. Secara harfiah kita boleh terjemahkan sebagai mempermudahkan, menjadikannya mudah. Jadi saya cuba menterjemahkan dalam bahasa Melayu
dengan memberi tajuk pendekatan mudah untuk belajar ilmu mustalah hadis. Jadi saya nak sebut pada pagi ini berkenaan dengan mungkin latar belakang Dr. Mahmud Taha ni. Sebahagian daripada kita sudah mengenali beliau ni merupakan tokoh dalam ilmu hadis yang mempunyai ramai anak-anak murid, dan beliau sendiri sempat belajar dengan Syekh Muhammad Abu Zahwu, seorang pengarang kitab Al-Hadis wal Muhaddisun yang sangat terkenal, yang menulis tentang sejarah ilmu hadis dan juga kitab-kitab dan juga metodologi ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi secara ringkasnya boleh kita kongsi pada pagi ini, iaitu teks ni, teks Taisir Muhaddis diterbitkan pertama kali pada tahun 1977. Jadi terjemahan ini dibuat berasaskan kepada cetakan yang ke 2011. Dari segi saya sebagai penterjemah kitab ini, kalau kita tengoklah, terbit kitab ni tahun 77. Saya dilahirkan tahun 76. Maknanya hampir sebaya dengan usia saya ni, umur kitab ni, dan terjemahannya itu kira-kira daripada pihak saya sudah agak ketinggalan lah. Walau bagaimanapun isinya itu tetap berguna, seperti mana kitab-kitab yang terdahulu yang kita namakan sebagai kitab turath ataupun kitab klasik. Jadi pada mulanya saya melakukan terjemahan kitab ini berasaskan kepada teks yang diterbitkan pada tahun 1985, iaitu cetakan yang ke-7. Oleh kerana proses penterjemahan kitab ini saya buat secara sambilan, terutamanya untuk pada peringkat awalnya untuk diterbitkan, disiarkan dalam laman web pusat pengajian kami, iaitu Darul Kautsar, yang kami terbitkan secara bab demi bab bersiri. Kalau tidak silap dalam tempoh 5-6 tahun proses ni. Sebab saya terjemah mengikut keperluan lah, mengikut bab, tidak kata sekaligus. Jadi buat secara beransur-ansur. Kemudian apabila terjemahan ini siap, saya dapati ada siri yang terbaru, ada edisi yang terbaru, iaitu edisi cetakan yang ke-11, 2011. Jadi beza tahun tu sangat-sangat jauh lah. Jadi sekali lagi saya perlu buat semakan, sebab pengarang Dr. Mahmud Taha telah buat beberapa tempat semakan. Jadi saya terpaksa kemas kini sekali lagi. Seperti yang Ustaz Zahiruddin sebut tadi, terjemahan ini selain daripada disertakan terjemahan ke dalam bahasa Melayu yang standard, mengikut kemampuan saya sertakan juga nota kaki ataupun anotasi huraian pada tempat-tempat tertentu, yang mana ia menambahkan lagi nilai terjemahan ini, yang mana tidak hanya sebagai teks terjemahan tetapi ada persuntingan tambahan maklumat yang perlu ditambah atas apa yang tidak dihuraikan dengan detail, dengan panjang lebar, ataupun tempat-tempat yang perlu dijelaskan tidak ditinggalkan oleh pengarang asal. Jadi proses penterjemahan tu agak lama lah. Kalau ikut tarikhnya, saya terjemah pada tahun 2004 ataupun 2005, agak lewat lah. Tahun 2005. Apabila terjemahan ini siap secara kasar sebagai proses untuk
saya jadikan sebagai teks kuliah. Jadi dalam proses terjemah itu, dalam proses pengajaran berdasarkan kepada teks ni, saya memperbaiki, cuba menghalusi patah demi patah terjemahan itu supaya tepat dan tidaklah terlalu kaku mengikut bahasa Arab. Sebagaimana yang sering berlaku pada terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ni, terjemahan itu terlalu terikat dengan struktur bahasa Arab. Jadi saya cuba semampu yang boleh untuk mendekatkan lagi laras bahasa, terutamanya agak mencabar bila menterjemah teks dalam bahasa Arab ni yang mana merupakan teks ilmiah. Lebih-lebih lagi terdapat teks ini dia bersifat terminologi, bersifat ta'rif. Sebab ilmu ini namanya ilmu mustalah hadis. Yang mana ilmu mustalah hadis berarti ilmu istilah-istilah hadis. Jadi ulama kita ni bila dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka membuat penilaian, kritikan terhadap riwayat-riwayat tentu berdasarkan kepada apa yang diistilahkan sebagai sanad. Jadi daripada sanad itulah kita perlu mengkaji perawi-perawi. Yang mana asas kepada kajian pada perawi ini iaitu berkenaan dengan keadilan dan dhabit ataupun ketepatan perawi itu dalam menerima dan menyampaikan hadis. Jadi daripada inilah terhasilnya ilmu yang dikatakan ilmu mustalah hadis, berasaskan kepada sifat perawi, cukup ataupun tidak cukup syarat itu, maka lahirlah istilah-istilah seperti hadis sahih, yang mana cukup syarat-syarat perawi dari segi kredibiliti dia itu untuk melayakkan dia sebagai penerima dan penyampai hadis Nabi SAW. Jadi cabarannya itu agak sukarlah untuk menterjemahkan istilah. Istilah yang mana istilah ini perlu menghuraikan dengan tepat apa yang dikehendaki dengan nama hadis. Seperti kita kata hadis munkar. Hadis munkar, kita tidak boleh anggap itu hadis munkar, yakni hadis yang jahat ataupun hadis yang lawan kepada ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, dia ada istilah yang tersendiri. Begitu juga dalam menterjemahkan istilah hadis hadis muttarib, hadis yang bergoncang, yang mana terdapat banyak-banyak sanad daripada perawi yang sama tetapi dalam keadaan berkecamuk. Jadi untuk menterjemahkan ta'rif itu adalah satu perkara yang agak sukar. Jadi teks ini bila kita tengok, bila kita lihat mengapa kita perlu mendekati ataupun menterjemahkan teks ini. Jadi di sini ada beberapa perkara, iaitu mengapa teks ini dipilih untuk diterjemah, dan satu lagi mengapa teks ini ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Tahan. Seperti mana yang kita maklum, tradisi dalam pengajian Islam ini dia menggunakan kitab turas. Kitab turas. Ketika mengajar di Fakulti Syariah, Dr. Mahmud Tahan telah ditugaskan untuk menggunakan kitab yang sangat terkenal yang merupakan asas kepada kitab-kitab mustalah hadis, iaitu Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Jadi kitab ni asalnya satu syarahan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Salah kepada para pelajarnya itu, kemudian disalin, dicatat dan dibukukan. Jadi banyak tempat-tempat itu agak sukar yang dialami oleh Dr. Mahmud Tahan bersama dengan pelajarnya. Akhirnya beliau menggunakan kitab ringkasan kepada kitab Ibnu Salah ni, iaitu At-Taqrib, karangan Imam Nawawi. Jadi kedua-dua kitab ini
dalam keadaan mempunyai bahan-bahan ilmiah yang cukup, yang padat, tetapi pendekatannya itu agak rumit. Maka di situlah Prof. Mahmud Tahan ni mengambil inisiatif untuk mempermudahkan di mana beliau memilih kitab Nukhbatul Fikar dan syarahnya itu Nuzhatun Nazar karangan Amirul Mukminin fil Hadis Hafiz Ibnu Hajar untuk menjadi kerangka struktur kepada kitabnya itu. Jadi kepada pelajar untuk memahami kitab untuk memahami ilmu salah hadis ni, biasanya pelajar akan belajar terlebih dahulu kitab Nukhbatul Fikar. Oleh kerana kitab itu klasik, maka Dr. Mahmud Tahan mempermudahkan dengan mengekalkan struktur tetapi mengubah sedikit sebanyak ayat. Dari segi apa? Ni. Dari segi struktur kitab ini, pembaca boleh lihat secara kasarnya apakah yang dikatakan usaha yang telah dipermudahkan oleh Dr. Mahmud Tahan, iaitu beliau meletakkan, kita ambil satu contoh hadis sahih. Jadi hadis sahih itu diberi definisi. Biasanya Dr. Mahmud Tahan akan memberi definisi secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian dikemukakan contoh hadis ni terdapat dalam kitab mana. Contoh hadis sahih yang diambil daripada kitab Muwatta Imam Malik ataupun kitab Sahih Imam Bukhari. Kemudian hadis sahih ini ada pembahagiannya itu, maka disebut oleh pengarang hadis sahih itu terbagi hadis sahih li zatihi li ghairihi. Begitu juga hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis sahih yang ada pada Bukhari saja, atau hadis sahih yang terdapat dalam Muslim saja, ataupun hadis-hadis sahih yang terdapat luar daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu pembahagian hadis. Di samping itu juga Dr. Mahmud Tahan menyebut contoh-contoh karangan berhubung dengan setiap lapangan ataupun setiap istilah-istilah yang dibahas. Cuma persoalannya, adakah saya menterjemahkan setiap definisi, adakah saya menterjemahkan setiap istilah? Saudara Ustaz Abdul Qayyum Hadi tanya ni, adakah saya terjemah istilah? Jawapannya, saya tidak terjemah istilah. Sebab apa? Kalau kata hadis sahih, kalau kita terjemah secara bahasa, dia akan jadi hadis sihat. Kalau kata hadis dhaif, dia akan jadi hadis lemah. Jadi saya tidak terjemah. Hadis hasan, hadis yang elok, tidak. Jadi kita kekalkan istilah. Cuma pendekatan Dr. Mahmud Tahan ini, mengapa kita tidak terjemah istilah? Sebab istilahnya adalah sesuatu yang agak kita kata establish. Kita tidak boleh tukar-tukar istilah sebab itu akan mengelirukan. Jadi apabila Dr. Mahmud Tahan sebut asal istilah itu daripada penggunaan bahasa biasa, kemudian diberikan tarikh, maka itu sudah memadai kepada kita untuk mengetahui asal kepada istilah ini. Ustaz nak jawab terus Q&A ke? Nak pergi pembentangan dulu? Macam mana? Boleh ke? Boleh terus habiskan dulu. Lepas kita yang saya boleh jawab, ada yang tidak dapat saya jawab di sini. Dapat. Jawab yang Ustaz boleh jawab je lah. Okey. Jadi mengapa buku ini? Mengapa buku ini bagi menjawab persoalan
kemuskilan mengapa buku ini ditulis dan mengapa buku ini diterjemah. Jadi buku ini kita sudah nyatakan tadi, Dr. Mahmud Tahan dia mengekalkan kandungan perbahasan dalam kitab Ulumul Hadis Ibnu Salah dan juga kitab Tadribur Rawi, syarah kepada takrib Imam Nawawi. Cuma disusun dalam susunan kitab Nuzhatun Nazar karangan Hafiz Ibn Hajar. Jadi kepada pengkaji hadis untuk membaca kitab turas ni seperti Muqaddimah Ibnu Salah dan juga Tadribur Rawi ni adalah satu perkara yang sukar. Kerana ia ditulis untuk para pengkaji peringkat, dia kata peringkat advance, untuk para alim ulama. Jadi untuk kita memasuki menyertai perbahasan mereka, maka kitab ini, kitab Taisir Mustalah Hadis ini menjadi kunci, menjadi pintu gerbang untuk memasuki perbahasan alim ulama ini. Maka kepada pengkaji ilmu hadis pada peringkat permulaan sebelum mereka memasuki, mengharungi, menyelami untuk mencari mutiara-mutiara perbahasan ulama-ulama seperti Imam Bukhari, Ibnu Al-Madini, Ibnu Abi Hatim, maka tidak dia perlu kepada kunci ataupun tangga yang pertama untuk memasuki pintu. Jadi Dr. Mahmud Tahan menjadikan buku ini sebagai panduan yang mudah dan praktis untuk menguasai disiplin ilmu hadis. Dan ini tidak berarti bila seseorang itu memiliki, menguasai, memahami isi kandungan ilmu hadis, automatik dia menjadi muhaddis. Tidak, tetapi ini adalah kunci. Kunci mendekatkannya itu kepada khazanah ulama silam. Kemudian buku ni dari segi penerimaan, di tanah Arab dan juga luar daripada Arab, kita boleh lihat buku ini telah dicetak sehingga 11 cetakan oleh Maktabah Al-Ma'arif di Riyadh, Arab Saudi. Kalau tidak silap saya, buku ini juga telah dicetak di Kuwait. Di Kuwait, tempat di mana Dr. Mahmud Tahan bertugas setelah dia meletakkan jawatannya di Universiti Madinah itu. Dia bermukim di Kuwait beberapa tahun, di sana beliau mengajar. Jadi dicetak di Kuwait sekali lagi. Begitu juga kitab ini sebenarnya telah dijarah. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab mencetak kitab ni di negara masing-masing. Jadi ada cetakan yang tidak syar'i. Jadi kita boleh lihat di sini penerimaan yang begitu meluas terhadap kitab ini sehingga dijadikan teks di kebanyakan universiti di tanah Arab dan juga di apa yang saya tahu di Pakistan dan juga di India dijadikan juga sebagai teks di setengah universiti di Pakistan dan juga di India. Sebenarnya dari segi sejarah, saya mula mengenali kitab Dr. Mahmud Tahan ni semasa menuntut di Universiti Melaya dahulu, di Fakulti Syariah Fiqh dan Usul. Ataupun kitab ini telah dijadikan teks bacaan pertama kali itu pada tahun, tidak silap saya, tahun 98. 98. Kemudian maknanya di Malaysia ini sudah pun diperkenalkan kitab ini. Jadi kita lihat sambutan yang begitu meluas di tanah Arab sehingga terdapat 11 cetakan, dan di negara kita, di tanah air, telah dijadikan teks di beberapa universiti, terutamanya di Universiti Melaya. Saya tidak pasti di Universiti Islam Antarabangsa ni dia guna kitab ini ataupun tidak.
Begitu juga digunakan di tempat pengajian kami, Pondok Darul Kausar juga menggunakan test ini sejak dari tahun tidak salah saya tahun 2002, 2003 begitulah, 2002. Jadi kitab ini telah terbukti mendapat sambutan dan tepat dengan namanya. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, alismu yutabiqul musamma. Namanya itu menepati apa yang dinamakan. Maknanya betul-betul mempermudahkan perbahasan yang rumit kepada para pelajar. Dan walaupun pada asalnya kitab ini ditulis untuk pelajar-pelajar universiti, kemungkinan setengah daripada mahasiswa ini dia merasakan kitab ini tidak perlu sebab ada dalam bahasa Arab. Jadi dalam hal ini kita boleh mengatakan bahawa dengan adanya teks terjemahan ini kita boleh gandingkan bersama-sama dengan Arab supaya kita penutur bahasa ibunda ni dapat memahami dengan lebih cepat dan tepat tanpa ada halangan bahasa Arab itu. Begitu juga kitab ini sangat berkesan, sangat berkesan untuk diberi dijadikan teks, dijadikan teks untuk pelajar-pelajar awam yang bukan berlatar belakangkan pengajian Islam ataupun pengajian bahasa Arab. Dan ini telah saya gunakan beberapa kali dalam siri kuliah Isyak di Kota Baru. Saya jadikan teks sekitar tahun 2015 hingga 2016, 1 tahun lebih. Dapat diikuti oleh pelajar-pelajar yang mana mereka ini tidak ada latar belakang dalam pengajian syariah dan juga usuluddin. Dan kitab ini sangat sesuai lah untuk dijadikan teks, didaurahkan dan amat-amat dialukan kepada para asatizah untuk menjadikan teks ini sebagai bahan bacaan ataupun rujukan untuk kuliahkan bersama dengan masyarakat awam supaya masyarakat awam kita ni mempunyai kesedaran tentang kepentingan pengajian hadis, begitu juga kepentingan memastikan terlebih dahulu status hadis sebelum diamalkan, lebih-lebih lagi sebelum disebarkan. Sebab tidak kita mesti memastikan ketulinan apa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW supaya kita berasaskan kepada ilmu yang benar dan kefahaman yang tepat. Ustaz, mungkin boleh jawab soalan yang pasal jarrah tadi tu. Soalan mana tu? Ustaz pernah tahu tak yang kalau kritikan itu kritikan yang macam mana tu terhadap buku ini? Kitab mustalah istilah kitab. Macam mana ni dia ada double sound ni? Double sound? Dah. Tadi okay, je. Dah okey dah. Ada sebuah buku yang ditulis oleh, kalau tidak silap saya, Syekh Tariq Iwadullah ataupun Awadullah yang mengkritik kitab ni. Jadi kritikan Syekh ataupun Dr. Tariq Iwadullah tu, secara peribadinya saya berpendapat kritikan itu ditujukan kepada ditujukan kepada isi kandungan, yang mana isi kandungan Taisir Mustalah Hadis ini diambil daripada kitab Ulumul Hadis. Maknanya ini bermaksud kritikan itu sebenarnya ditujukan kepada Ibnu Salah. Seperti mana yang kita maklum dalam peringkat pengajian Ulumul Hadis ni, walaupun
kitab Ibnu Salah itu menjadi rujukan utama di kalangan ulama dalam membahaskan ilmu salah hadis, terdapat banyak kritikan terhadap Ibnu Salah oleh ulama yang mengkaji kitab beliau seperti Hafiz Iraqi, Hafiz Ibnu Hajar. Jadi di sini saya menyimpulkan bahawa kritikan yang ditujukan kepada yang dibuat kepada kitab Ibnu Salah ni sebenarnya ditujukan kepada kritikan yang dibuat ke atas kitab Syekh Mahmud Tahan ini sebenarnya kritikan terhadap Ibnu Salah. Sebab kandungannya itu berasaskan kepada Ibnu Salah. Jadi kita sedia maklum bahawa Ibnu Salah telah dikritik oleh ulama. Jadi sebenarnya kritikan itu adalah kritikan kepada Ibnu Salah. Itu satu aspek lah. Dan ini berkemungkinan Dr. Mahmud Tahan ini dia mengikut ataupun dia memilih pandangan ataupun dia bersetuju dengan pandangan Ibnu Salah itu dalam memasukkan bahan-bahan ilmiah dalam kitabnya ini. Yang kedua, boleh jadi kritikan itu telah diambil perhatian oleh Dr. Mahmud Tahan lalu dibaiki pada cetakan yang ke-11. Walau bagaimanapun biasalah, mana-mana kitab ni dia mesti ada i'tiraf ataupun rudud kritikan. Memang menjadi tradisi ulama dalam mengarang kitab ni, ada sahaja kritikan. Sebab itulah dikatakan man sannafa faqad istuhdifa. Sesiapa yang menulis bererti dia telah menjadi sasaran panahan orang. Jadi tidak ada kritikan. Jadi kritikan itu sebenarnya menaikkan lagi nilai tambah kepada mutu karangan Syekh Mahmud Tahan itu. Kemudian berkenaan dengan proses mendapat hak cipta terjemah buku ni, mungkin pihak IIU Empress boleh ceritakan. Kemudian apa lagi Ustaz Zahirudin? Perlu kita kongsikan di sini. Tapi mungkin Ustaz boleh cerita sikit berkaitan dengan halangan terbesar lah, yakni dalam proses menterjemah tu, dari sudut cabaran-cabaran kepayahan dia tu. Rasa saya sudah sebut dah sebanyak tadi. Pasal istilah dia kan. Jadi istilah tu memang kita tidak terjemah lah. Apa? Istilah kalau tu memang boleh kita tidak rincikan terjemah. lagi lah, maksudnya kenapa Okey, baik, Alhamdulillah. Jika sahabat-sahabat ada soalan lagi mungkin yang boleh ditanya. Kalau tidak, kita akan tamat di sinilah, insyaAllah. Ustaz boleh jawab tak macam mana proses mendapatkan hak cipta terjemahan ini? Hak cipta terjemahan ni kami berusaha, kami ada editor bahasa Arab, Dr. Yusuf Nasir. Dia menghantar email lah kepada penerbit. Cuma disebabkan buku ni sebenarnya banyak penerbit. Ada universiti di Kuwait tadi, menurut Ustaz Hanif. Tapi disebabkan Ustaz Hanif menggunakan cetakan tahun 70-an itu, jadi kita cuba trace semua lah. Dan bila kita trace tu agak payah ya untuk mendapat sumber penerbit. Tapi dalam masa yang sama kami juga cuba cari pewaris Syekh itu sendiri, juga masih lagi menghadapi cabaran. Jadi insya-Allah pada masa depan jika ada daripada pihak-pihak tersebut, kami akan teruskanlah perbincangan. Tak.
Kalau tidak ada apa-apa dah, mungkin kita boleh berakhir di sini lah Ustaz. Okey. Akhir kata Ke dari Ustaz ada kata-kata okey. Akhir kata dari saya sebagai penterjemah buku ni, harap para pendengar berkongsi maklumat tentang penerbitan buku ini, terjemahan secara sah dan rasmi, yang mana para pelajar boleh menjadikannya sebagai rujukan utama dalam ilmu hadis. Begitu juga para asatizah boleh mengadakan daurah-daurah ataupun kursus jangka pendek berasaskan kepada kitab mustalah hadis ini, kerana pendekatannya itu agak mudah, mesra pembaca dan juga mesra kepada pelajar. Jadi mudah-mudahan usaha saya dalam menterjemahkan kitab ini dan juga pihak penerbit yang bertukus lumus untuk menerbitkan kitab ini, mudah-mudahan ia menjadi amal jariah, manfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Begitulah sebuah ringkas dari saya. Apa yang baik daripada Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya, setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz Hanif Awang Yahya atas kesediaan untuk berkongsi dengan kami pada pagi ini, walaupun jauh di Kelantan, Kubang Kerian ya, dan kami berada di ibu kota, namun teknologi memungkinkan untuk yaqadhah begini. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan kepada sahabat-sahabat yang mendengar, boleh sebar-sebarkan rakaman video ini, dan kami menunggu pembelian dan juga pesanan daripada tuan-tuan. Dan saya sekali lagi tegaskan, diskaun 50% hanya sempena dengan program kita ini sahaja, dan kami tidak biasa memberikan diskaun sehingga 50%, melainkan program-program khusus begini sahaja. Jadi bolehlah dapatkan pesanan secara bulk ataupun secara banyak-banyak daripada sahabat-sahabat sekalian ataupun kawan-kawan dan seumpamanya nak tolong beli dulu ke apa ke, mungkin bolehlah pada masa ini. Jadi masih banyak Ustaz Hanif sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada mungkin Ustaz ada buku terjemahan baru nak bagi kami lagi, wallahu alam. Kami sedia menunggu insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.